Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan-puan? Alright tuan-puan. So tuan-puan, hari ni tuan-puan kita nak ceritakan tentang kenapa bila kita dah diet pun berat kita tak turun tuan-puan. Saya rasa tuan-puan mesti ramai orang yang mengalami isu ni kan tuan-puan malah ada yang cakap dengan saya, alah makan banyak memanglah berat badan akan naik kan. Tapi tuan-puan, kita tak naklah cerita tentang yang perkara mungkin tuan dan puan sendiri dah tahu kot kan, tentang makan banyak memanglah insya-Allah berat kita akan naik. Okey, jadi tuan-puan, hari ni kita nak ceritakan tentang kenapa bila kita dah diet tuan-puan, berat kita dia tak turun tuan-puan. Dia statik ataupun mungkin dia naik, ataupun yang pertama tuan-puan dia menyebabkan isu termodinamik. Termodinamik ni apa tuan-puan? Okey, dia senang cerita macam gini tuan-puan dia kita relatekan dengan calorie in dengan calorie out tuan-puan So kalau you nak turunkan berat badan, dah tentu-tentu you akan kurangkan calorie in dan you akan tingkatkan calorie out. So itu secara secara basic lah yang you kena tahu kan. Ataupun kita kata energy in dengan energy out, sama lah lebih kurang tu kan. Ada orang kata calorie in atau energy in, ataupun sebaliknya lah tuan dan puan. Tapi tuan puan, dekat calorie in ni, dia ada pelbagai faktor yang mempengaruhi calorie in ni tuan puan. So kita nak cakap, kadang-kadang walaupun kita kawal, tapi ada benda yang mungkin dia susah nak kawal. Antaranya appetite kita, nafsu makan kita. Ini kadang-kadang dia melibatkan dengan hormon tuan puan. So memanglah you rasa you dah jaga makan, tapi tuan puan, you perasan tak bila you stress, you akan makan benda-benda yang manis dan sebagainya tuan puan Jadi ni melibatkan kitaran hormon, okey, dan sebagainya. Banyak benda yang terlibat lah. Sebab tu bila you makan sikit konon-kononnya, tapi sebenarnya nilai makanan you tu tinggi. Okey, tu yang pertama antara sebab lain mungkin kita banyak makan makanan yang berproses. Okey. So makanan yang berproses ni dia tinggilah kandungan garam dia. So tak berapa nak bagus sangat, dan dia akan pegang air dengan banyak. Jadi ada kemungkinan juga berat kita pun tak turun. Okey, so itu antara yang kita nak ceritakan tentang calorie in. Tapi di bahagian calorie out buat tuan-puan so dia ada juga beberapa faktor yang akan menentukan atau melambatkan kita punya penurunan berat badan. Antaranya BMR tuan-puan. Okey, BMR ni penting. Okey, 60-70% pembakaran harian kita adalah berdasarkan daripada BMR. Sebab tu tuan-puan, bila kita nak turunkan berat badan, kita janganlah korbankan otot kita. Okey, sebab salah satu BMR ni adalah fungsi BMR ni adalah memberi tenaga untuk kita hidup. Okey, untuk melakukan kehidupan kita sehari. Contoh macam kita bernafas, berjalan, okey, jantung kita berdenyut, kita buang air, semuanya menggunakan tenaga tuan-puan Dan ada lagi juga calorie out ni adalah melibatkan dengan senaman. So senaman tuan dan puan, kalau tuan dan puan buat senaman, selalunya benda ni akan membantulah, okey, untuk mengurangkan berat badan. Okey, tapi dia bukanlah compulsory, okey. Dan juga it depends juga dengan kita punya aktiviti harian. Okey, kita panggil NEAT, non exercise activity thermogenesis. Okey, so benda ni macam contohnya selalu kita parking kereta jauh dan jalan kaki dan sebagainya kan. Kita naik tangga dan sebagainya. Okey tuan puan, yang kedua tuan puan okey, yang kedua kita akan tengok selalunya tuan puan, kita makan makanan yang kita panggil high density calorie. Yang ini kita jarang perasan. Contoh tuan puan ni contoh yang paling senang saya bagi tuan puan Antara setiap makanan tuan puan, kita ada apa orang kata, ada komposisi makanan tu tersendiri tau tuan puan. Dia bukan semua makanan ni sama. So dia nilai density dia tinggi.
ada nilai density yang tinggi dan ada nilai density yang rendah. Okey, contoh saya bagi macam ni contoh dalam 100 gram donat tuan-puan okey, versus dengan 100 gram ayam. Okey, kita tengok dari sudut kalori dulu. Okey, 100 gram donat tuan-puan membawa lebih kurang 4 hingga 500 kalori tuan-puan. Okey, it depends dengan dia punya size dan sebagainya, tapi average kita boleh katakan 400 hingga 500 kalori. Okey, di mana 100 gram ayam hanya lebih kurang 165, macam 150 ke 100 hingga ke 200 pun sama juga berdasarkan saiz, tapi lebih kurang macam tu tuan-puan. So bermaksud 2 kali ganda ayam kan, kita baru dapat donat. Oh tuan-puan, banyak kan. So you makan, you beranggapan makanan yang you ambil tu makanan dia macam konon-konon kalori rendah atau sikit kan, tapi sebenarnya you makan ambil nilai kalori yang tinggi. Ni silap ramai orang tuan-puan. Okey, kalau kita cerita tentang komposisi pula terhadap donat ni dia komposisi yang paling tinggi dalam donat ni adalah karbo dan lemak tuan-puan. Tapi di mana dekat ayam ni komposisi yang paling tinggi adalah protein. Jadi tuan-puan, kadar lemak dia rendah dan dia tak ada karbo. So jadi tuan-puan, kalau kita tengok makanan, dua jenis makanan ni kan, kita pilih makanan yang macam mana selalunya. Selalu kalau kita ingat makan donat ni, macam makan donat alah sikit je kan, apa je, sekeping donat. Tuan dan puan, saya tak percaya you all makan sekeping. You akan makan 2 keping kan mungkin, atau sekeping je pun dah 400. Cuma isu dia tuan puan kat sini, you akan makan lebih, you tak akan makan satu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan puan, you tak akan kenyang. Kalau you makan donat, definitely you akan makan benda lain lagi. Okay, faham So kalau kata saya letak 100 gram ayam, mulut tu kumat kamit nak menghabiskan 100 gram ayam, ataupun you akan rasa lebih kenyang dengan lebih lama. Alright, so faham Jadi tuan-puan, ini cerita tentang high density food. Okey, kita akan pergi dekat yang ketiga tuan-puan ni ramai orang tak berapa tahu tau. Sebenarnya tuan-puan, badan kita tak tahu pun yang kita ni nak diet. Kita tak cakap, oi kita nak diet. Tak. Dia tak tahu. So tuan-puan, badan bila tiba-tiba kita sekat makan. Okey, contoh you makan patutnya 2000, tiba-tiba you cut down pergi ke 800. 800 tu banyak tau, you lost. So bermaksud badan kita dia akan berkurangan pada fasa pertama tuan-puan. Mungkin beberapa minggu atau sebulan pertama badan akan keep on dropping weight dia. So tuan-puan, bila jadi macam tu, dia fikir apa tau, badan kita ni dia bijak. Dia akan fikir, ni badan tuan aku ni mungkin tersesat dekat hutan kot. Kan, atau terduduk kat pulau ke kan. So bila kita duduk dalam hutan dan pulau, macam tempat yang susah kita nak dapat makanan tuan-puan kan, badan kita akan automatically cuba beradaptasi tuan-puan. Pada mulanya pembakaran ni akan jadi lebih banyak lah, sebab kita kurang tenaga kan. Jadi kita berjalan kaki dan buat kerja sebagainya, so kita akan menggunakan tenaga dengan banyak. Tapi tuan-puan, badan kita dia boleh adjust tuan-puan. Dia boleh adjust. Dia akan pelan-pelan dia cuba adaptkan dengan situasi. Contoh ni macam ni tuan-puan paling senang lah. Kalau saya bawa tuan dan puan pergi dekat negara yang sejuk, mungkin seminggu pertama you tak boleh tahan. Tapi kalau you duduk sebulan dekat negara sejuk tu, you dah boleh macam biasa kat sana tau. Okey, maksudnya bukanlah sejuk macam kutub tu. Okey, tapi maknanya tempat yang mungkin contoh macam ni tuan-puan pergi Sabah tuan-puan. Kita nampak porter ramai kan, maling-maling gunung tu kan. Tuan dan puan, mereka tu saya pernah naik kat Gunung Kinabalu beberapa tahun lepas. Dia boleh naik pakai sweater je, satu helai dengan seluar pendek dan berselipar. Dia orang boleh naik macam tu. Jadi tuan-puan, kita pergi ke sana, saya pergi ke sana 5 helai baju saya pakai dengan 3 helai seluar. So tuan-puan, macam tu lah cerita je. Jadi kita memang tak boleh, badan kita akan beradaptasi dengan situasi. Sama juga macam kalau kita tiba-tiba restricted kan kita punya diet, so badan kita akan beradaptasi. Jadi badan kita tak akan bakar banyak kalori lagi. So dia akan reserve tenaga kita, kan.
Lepas tu yang paling teruk sekali bila kita stop tuan-puan, you akan gain balik weight tu dengan laju. Right. So tuan-puan faham Jadi tuan-puan itulah antara 3 sebab yang saya nak share tuan-puan. Okey. Jadi tuan-puan, benda ni tuan-puan you kena buat dengan tactical. Okey. Maknanya you mesti ada plan apa yang you nak buat. Okey, ni antara plan je. Saya bagi 3. Ada banyak lagi tuan-puan sebab, tapi saya memang target 3 soal 30 minit je. Kalau tuan-puan memang nak tahu banyak, join lah program-program saya nanti. InsyaAllah saya akan terangkan lagi banyak. Cuma saya memang target live 30 minit tak lebih tuan-puan. Dan nanti ada soalan-soalan ni saya akan jawab. Okey tuan-puan, so solution dia tuan-puan, yang pertama tuan-puan, kita mesti enjoy dengan diet kita tuan-puan. Okey, kena enjoy dengan diet kita. Nak enjoy ni macam mana tuan-puan? Biarlah diet yang kita buat tu dia realistik tuan-puan biar dia realistik. Janganlah diet yang orang kata sekejap-sekejap. Contoh contoh you tak makan oat, tapi sebabkan kononnya atas nama diet, you konon-konon nak makan oat. Tuan-puan, ini memang selalunya takkan kekal lama. Sebab tu kalau dalam program saya jarang kasih menu pada klien. Sebab apa? Saya rasa diorang ni tak boleh nak follow apa yang patutnya diorang makan Jadi adalah lebih baik you makan makanan yang you boleh makan. Alright, tu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, pilih makanan yang mengenyangkan. Okey, pilih makanan yang mengenyangkan. Contoh makanan yang mengenyangkan ni adalah, kalau you dah biasa makan nasi, then makan nasi lah. Kan? Tak kisahlah nasi putih ke, nasi perang ke, lebih kurang kalori dia sama je. Okey? Dan kalau you tambahkan dengan protein, tambahkan dengan sayur dan sebagainya, dia akan membuatkan you kenyang dengan lebih lama. So sebab tu saya selalu cakap daripada awal dulu, diet is all about strategy tuan-puan, to complete your nutrition. Okey? Dan tuan-puan, kita sekejap kita yang terakhir, pantau kalori tuan-puan. Tuan-puan, saya sharekan satu link di sini tuan-puan jap. Tuan-puan boleh tonton video saya dekat Facebook, dekat YouTube, boleh tonton di sini tuan-puan. Saya ceritakan detail tentang antara diet ni, macam mana diet kita yang sesuai, yang untuk perlu kita pilih lah. Saya tak cerita pasal kira dan sebagainya, so you boleh tonton dekat situ. Okey, so saya ceritakan tentang apa perbezaan suku-suku separuh, kira kalori dan juga kira makro makanan. Jadi tuan-puan, sebab tu tuan-puan, dalam diet ni kita kena tengok. Okey, kita tak boleh main agak tuan-puan. Sebab kalau you punya agak, takkan you gemuk sekarang kan. Sebab you terlampau agak sangat lah. Maknanya you punya agak tu, contoh aiskrim boleh makan, coklat boleh makan, KFC boleh makan, McDonald boleh makan. Bukan tak boleh makan, tapi you makan semua sekali dalam satu masa. Jadi itu adalah pemilihan makanan yang kurang baik lah. Jadi kita suka atau tidak suka, memang sampai satu tahap kita perlu pantau kalori kita. Dan juga kita perlu check, okey, sekiranya makanan-makanan yang kita ambil ni, adakah dia memberi khasiat kepada badan kita atau tidak. Jadi tuan-puan, the best way is, saya rasa memang you kena ambil orang. Kalau you tak tahu, kalau you tahu, you boleh teruskan jalan sendiri, ataupun you cari coach yang boleh bantu you tuan-puan. Jadi tuan-puan, jangan ingat tuan-puan, pengurusan berat badan ni kita boleh buat sendiri je. Kadang-kadang ramai orang kat luar sana yang alami masalah, tapi diorang dah tak tahu apa nak buat tuan-puan kan. Okey. Jadi patutnya you kena cari seseorang yang boleh bantu you. Kalau berat you tak turun-turun, memang you kena pertolongan tuan-puan. Sebab apa? Dan pertolongan ni tuan-puan, dia bukannya datang macam okey, 10 orang datang, 10 orang solution dia sama. Tak. 10 orang datang, 10 orang akan solution dia berbeza. It depends dengan ni. Jadi tuan-puan, sekiranya anda mengalami masalah berat tak turun, ataupun tak ada progres latihan, ataupun tuan-puan mungkin juga you mengalami sakit sendi dan otot, tuan-puan boleh dapatkan khidmat konsultansi,
consultation percuma daripada saya tuan-puan selama dalam 30 hingga 45 minit. So saya dah klik share link kat situ. So kita akan bincang tuan-puan, bagaimana kami boleh membantu anda untuk mengatasi yang masalah yang anda alami tuan-puan. Okay, normally tuan-puan, sesi konsultansi ni lebih kepada nak tahu tuan-puan masalah you dan macam mana solution, the best solution untuk you punya masalah. Faham tak? Sebab macam kereta lah, contoh kereta rosak kan, bukannya rosak terus nak tukar enjin kan. Ada kereta rosak sebab mungkin dah lama tak servis. Okay, ada kereta rosak mungkin enjin dah lama tak start. Ni lockdown kan. Ada orang enjin kereta dah rosak, bateri dah kong. Dia ingat kereta rosak, rupanya bateri kong. So tuan-puan, masalah semua berbeza. Jadi tuan-puan, jadi kalau tuan dan puan berminat untuk mendapatkan khidmat konsultansi secara percuma, tuan-puan boleh klik link di situ tuan-puan. So tuan-puan, ini saya dah habis dah point saya. Saya tak nak cerita panjang tuan-puan. So saya anggap lebih kurang dalam 20 minit dah cukup. So saya ada 10 minit untuk Q&A. Kalau ada soalan, bolehlah tanya tuan-puan. Hai, saya nak greet lah orang-orang ni. Okay, Puan Nasrinda apa khabar? Dia yang kata suara tak dengar. Suara Puan Surah kata suara jauh. Okay, dah. Saya tak nak pakai mic ni. Saya nak pakai mic ni, tapi tak tahulah. Saya test tadi okey. Cikgu Saiful, thank you. Waalaikumsalam Puan Zub. Waalaikumsalam Alif. Alif kat laut ke? Puan Amida tunggu live kan. Okey, insya-Allah puan, doakanlah saya kalau boleh hari-hari saya live sampai hari Khamis ni insya-Allah. Cuma hari Selasa saya takkan live pasal saya ada program dengan peserta saya workout from home. So tuan-puan, kalau tak ada apa-apa soalan tuan-puan jadi kat laut. Okey good. Take care Alif. Waalaikumsalam Ani Suhaila. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan tuan-puan, saya habiskan live ni. Cuma saya recap semula tuan-puan tentang apa yang kita bincangkan hari ni Jadi kenapa berat tak turun tuan-puan? Salah satunya faktor daripada thermodynamic, iaitu calorie in, calorie out. Pada calorie in ni saja dia mempengaruhi banyak perkara tuan-puan. Okey, boleh tengok baliklah video saya pada awal tadi So calorie out ni pun ada juga beberapa perkara yang mempengaruhi dalam energy expenditure tu lah. So yang keduanya kita cerita pasal high density food. Okay, high density calories. So tuan-puan, saya lupa nak tunjuk high density calories ni. Dia begini tuan-puan ni dia. Tuan dan puan boleh tengok gambar ni lah. Okay, dua-dua nilai 1575 kalori. Tuan dan puan boleh tengok yang sebelah tu sikit, tapi makanan dia berdensity tinggi. Maknanya kalori dia tinggi tuan-puan. Jadi sebab tu kalau you tengok ada burger, ada kopi, ada kek, ada krepek, ada apa-apa banyak benda yang kalori tinggi. Tapi di mana yang low energy density, kalau you tengok nampak you makan buah, makan sayur, you makan benda-benda yang lebih banyak you boleh makan kan, tapi dia tidak menggemukkan you. So tuan-puan, memang kita sekarang ni memang tengah create meal plan untuk peserta-peserta ataupun mereka-mereka yang sana yang perlukan perkhidmatan untuk buatkan meal plan lah. So kami sekarang sedang dalam ke arah tu tuan-puan. Jadi tuan-puan, tu antara faktor kenapa berat kita tak turun, sebab kita salah pilih makanan. Dan juga yang ketiga, faktor survival tuan-puan. Badan kita memang takkan turun dengan laju tuan-puan. Kalau dia turun dengan laju, dia akan stop sekejap. Okey, sebab apa? Badan kita dia takkan turun macam tangga. Okey, so kalau dia turun macam tangga, maksudnya tuan dan puan ada masalah kesihatan. Mungkin silap kena yelah masalah kesihatan lah kan. Jadi dia perlu beradaptasi. Dan kadang-kadang kalau kita terlampau, contoh kita 2000 kalori, tiba-tiba kita cut down sampai 800, ini pun bahaya tuan-puan. Okey, jadi ni bahaya. Jadi tuan-puan, jomlah, kalau tuan-puan ada tag point, boleh je tulis dekat situ. Okey, dan saya harap tuan-puan boleh share video ni kepada ramai orang di luar sana. So kita jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Saya tengok sekejap lagi satu, ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada soalan, tak apa. Okey tuan-puan, kita jumpa lagi pada insya-Allah esok jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan.